Alhamdulillah, maaflah teknikal sikit. Kita teruskan pelajaran kita pada hari ini. InsyaAllah saya habiskan 2 modul. Modul ketiga mungkin boleh baca ataupun very quick, itu hanya maklumat tambahan. Okey, sekarang kita lanjut dengan Nahu. Kita telah belajar tentang frasa dan jumlah sebelum ini. Ini kita Nahu ni banyakkan ulangan, kita terangkan ni cuba untuk berikan lebih penegasan kepada apa itu yang dipahami dengan Nahu dalam Al-Quran. Okey, ini kita dah buat tahu tentang rafa', majrur, jazam dan juga nasab. Okey, kita dah tahu apa istilah yang kita guna. Jadi kita dah tahu juga ini bagaimana keadaan-keadaan rafa', jar dan nasab untuk isim adalah bergantung kepada peranan perkataan itu atau isim tersebut dalam ayat, sama ada ia menjadi subjek, objek ataupun dalam bentuk pemilikan, iaitu mudhaf ilaih. Itu yang kita belajar sama ada hu, ha atau hi. Kan? Okey, jadi dalam bab perkataan-perkataan ada 3 jenis perkataan yang dari segi Nahu. Dari segi Nahu ada 3 jenis perkataan. Pertama dinamakan mabni. Yang kita tahu mabni ialah isim-isim yang tidak berubah ejaan dia kerana Nahu. Dia berubah kerana bunyi sahaja. Kalau nak berubah pun dia berubah kerana sebutan, kerana bunyi, kerana sebutan. Tapi kerana Nahu dia tak berubah. Seperti kita lihat dhamir, isim mausul, isim-isim yang tak berubah, kita akan lihat nanti. Itu mabni, itu baris huruf terakhir tetap dan tidak berubah. Tidak berubah kerana Nahu. Dan boleh berubah kerana sebutan, seperti hu jadi hi. Kan? Itu dan macam fil madhi. Qalat, bila ada sambungan dengan hamzah wasal dalam tajwid, qalat jadi qalatil, jadi sukun bertukar jadi kasrah, itu kerana sebutan, masalah sebutan. Okey, itu dipanggil mabni. Lepas tu mu'rab atau maksud yang boleh di-i'rab dengan i'rab, iaitu boleh berubah. Baris hurufnya boleh berubah, baris huruf terakhir boleh berubah daripada dhamma, fathah dan kasrah. Sepenuhnya itu panggil mu'rab. Lepas tu kita ada separa mu'rab. Ini dipanggil kalau istilah Nahu biasa dengar mamnu' minas sarf, terlarang daripada sarf untuk sepenuhnya. Itu terhad. Separa mu'rab maksudnya baris huruf terakhir berubah secara terhad. Contoh, kalau nama bukan Arab lebih daripada 3 huruf, khususnya nama-nama nabi-nabi. Sebab kita tahu bahawa yang antara nabi-nabi yang Arab saja Nabi Muhammad SAW. Yang sebelum itu semua nabi-nabi bukan bahasa Arab, ada yang bahasa Yahudi, dan ada yang sebelum itu lagi. Kalau Nabi Ibrahim bukan Yahudi. Yahudi hanya muncul setelah Nabi Yaqub. Itu bahasa Aramik semua tu. Jadi itu adalah nama-nama seperti Fir'aun. Fir'aun pun nama bukan Arab. Okey, jadi nama-nama ini kalau dia lebih daripada 3 huruf, dia tak boleh terima baris bawah. Walaupun dia keadaan jar, dia tak boleh terima baris bawah. Dia akan terima baris atas juga. Jadi macam Yusuf ada 4, dia tak ada Yusufi dalam Quran. Ibrahim tak ada Ibrahim, dia Ibrahimah, walaupun dia jar dan mudah-mudah play tetap Ibrahimah dengan fathah. Kalau Nuh 3 huruf, Nuhin. Ada Nuhun, Nuhin, Nuhu. Seperti dengan Lut, lam wa ta, 3 huruf saja. Lutin, Luta, Lutun ada. Okey, itu maksud. Dan untuk kategori kedua, untuk yang terhad daripada perubahan huruf baris huruf terakhirnya ialah pada jamak muannas salim. Jamak muannas salim terlihat sebelum ni, kita boleh hanya muslimatun untuk rafa',
Bila dia nasab muslimatin, dia jar pun muslimatin, tak ada muslimatan. Untuk fi'il, untuk jamak muannas salim, plural muannas salim, kita ada macam ni, muslimatun, muslimatan, muslimatin, muslimatin. Kejap saya kena pasang teknik ni. Okey, insya-Allah. Okey. Right. Okey, ini contoh-contoh isim yang mabni. Kita banyak kita tahu, antara lain ialah isim isyarah, isim tunjuk. Hadza, hadhihi, haula'i, ulaika, semua tu. Kedua, sebelah kanan ialah isim dhamir. Huwa, hum, anta, kuma, kum, antum, semua tu. Isim dhamir. Jadi mabni. Lepas tu ke bawah isim syarat. Isim syarat, man, aina, ayana, semua antara lain. Saya tak tunjukkan semua antara lain. Nanti bila kita buat latihan amali, nanti kita akan terdedah pada perkataan lain. Ada yang jarang berlaku. Okey. Lepas tu angka. Angka 11 ke 19 itu mabni, tak berubah. Angka 11 hingga 19. Okey. Lepas tu isim mausul. Allazi, allazina, allati, allati. Itu isim mausul. Itu mabni. Lepas tu isim istifham, isim tanya. A, man, ma, kam, kaifa. Okay, itu semua adalah mabni. Dan ba'dul zaraf, sebagian zaraf. Sebagian zaraf ni ada khususan sedikit. Macam kalau zaraf ni maksud yang dia ada zaman dengan makan. Zaman untuk masa, makan tempat. Masuk zaraf ni kalau dikata kalau zaman dan masa kan, semalam ataupun hari ni, al-yaum, yauma, ba'da. Tapi kalau ba'da dan qabla itu untuk makan, ba'da sesudah, selepas. Tapi kadang boleh sesudah, lepas zaman juga. Maksudnya selepas waktu, sebelum waktu. Itu. Atau betul itu zaman, maaf, itu time. Jadi bila dia sendiri, ba'da dengan qabla, dia jadi qablu. Kita lakukan dia min qablu. Walaupun dia jar, tapi min qablu, min ba'du. Maksud dia tunjukkan min qablu, maksud makna dari sebelum itu. Kalau dia jadi mudhaf, baru boleh dia akan jadi jar. Kalau dia zaraf, maksud kalau kita cakap satu perkataan, dia adalah seorang yang baik sebelum itu. Sebelum itu. Jadi sebelum itu tu masuk min qablu. Dia akan, itu panggil mabni atas dhammah. Itu special. Jadi bila dia jadi mudhaf macam min qablikum. Kalau dengar min qablikum, dari sebelum kamu. Itu dah ada objek selepas dia, itu dia jadi jar. Dia sama dengan min ba'du. Dengan min ba'dihim. Okey, jadi itu semua zaraf. Jadi kalau itu zaman kalau makan macam fauqa, tahta, di atas, di bawah, dia di atas, dia di bawah. Tunjuk sebagai satu kedudukan tempat. Okey. Tapi kalau dia kata dia di bawah syurga, min tahtihal anhar, dari kebun-kebun tu mengalir sungai. Itu ada jadi objek, min tahtihal, jadi mudhaf, itu jadi tahti. Okey. Itu maksudnya. Jadi isim fa'il, okey, ialah kita ada macam wai, amin, okey. Dan ini adalah kata nama yang dalam bentuk pekerjaan. Isim af'al, al-af'al. Okey, right. Okey. Jadi ini ulangan, keadaan-keadaan untuk isim mufrad ada 3 keadaan. Kita tahu dia ada rafa', nasab dan jar. Kalau ada rafa', dia kalau singular, dhamma atau dhammatain. Maksud kalau ada alif lam, dhamma lah. Kalau ada mudhaf, dhamma saja. Jadi kalau dia bukan mudhaf dan tak ada alif lam, dia dhammatain, tanwin. Untuk singular.
Dan kalau plural dia waw nun belakangnya. Kalau dia nasab itu jadi objek kepada perbuatan ataupun ada beberapa keadaan lagi, dia akan berbaris fathah atau fathataini dan waw nun digantikan dengan ya nun di belakangnya. Dan untuk ja, untuk singular dia ada kasrah atau kasrataini dan waw nun diganti dengan ya nun. Jadi untuk plural, untuk jamak, keadaan nasab dan ja untuk isim adalah sama, iaitu ya nun di belakang. Dan jangan tengok nun fathah lepas tu nun fathah, semua belakang dia yud fathah. Muslimina, muslimuna. Bukan nun tu yang menunjukkan nahu dia untuk plural, tapi waw atau ya. Okey, kita ingat tu. Dan untuk fi'il mudhari' kita ada rafa', nasab dan jazam. Okey, ingat untuk isim dan fi'il mudhari' ada keadaan rafa' dan nasab sama-sama ada. Tapi untuk isim hanya ja, iaitu baris bawah. Untuk fi'il mudhari' jazam, itu baris sukun. Jadi untuk fi'il mudhari' rafa' akan menerima baris dhammah. Okey, fi'il mudhari' tak ada dhammah tani. Dhammah tani tanwin hanya untuk isim. Jadi dhammah saja untuk singular. Untuk plural waw nun. Okey, keadaan rafa'. Keadaan nasabnya untuk singular dia akan berbaris fathah. Okey. Dan nun atau untuk plural nun diganti dengan alif. Untuk jazam singular berbaris sukun dan untuk plural nun diganti dengan alif. Sama juga macam isim lebih kurang. Maksudnya untuk nasab dan jazam untuk fi'il mudhari' yang plural sama aja bentuknya. Hilang waw atau hilang nun diganti dengan alif. Ada waw dengan alif saja di belakang sekali. Kita akan tengok contohnya nanti. Okey, tengok yang ni. Okey, kalau kita nak kenal pasti kedudukan isim dalam keadaan rafa', nasab dan ja. Okey, cari isim dulu dan rafa', nasab dan ja dalam ayat-ayat ini. Okey. Boleh tengok ayat pertama. Wa qalatim ra'atu fir'auna qurratu 'ainil li walak. Itu jumlah pertama. Kalau kita tengok sini, isim, mana ada isim? Boleh baca tak isim? Antara wa qalati imratu fir'auna qurratu 'ainil li walak. Mana isim situ? Imra. Imra adalah isim. Okey, kalau imra'atu tu apa nahu dia? Dengan dhamma pada huruf ta, huruf ta dia tak dhamma. Dia apa nahu dia? Nahu dia adalah rafa'. Maksudnya dia dengan baris dhamma. Dia singular dan rafa'. Terus, isim terusnya. Isim terusnya. Ainin. Ainin. Apa keadaan nahu dia? Dengan kasrata ini. Kalau kasrata ini apa nahu dia? Dia ja. Ja. Sekarang ja lah. Kalau dhamma belakang dia rafa'. Ada lagi isim. Sampai walak aja. Ada lagi dua lagi. Mana lagi? Walak dan atas dia ni, atas dia dulu. Atas. Okay. Yang atas dia, line pertama ni. Ada kita isim. Fir'aun bukan isim ke? Fir'aun isim bukan? Dia macam kata nama khas. Kata nama isim ke bukan? Dia juga betul. Dia kalau bukan fi'il, bukan haraf, isim lah. Maksud Fir'aunan
Fi'il ke Fir'aun? Bukan fi'il kan? Orang. Dia harap ke? Bukan. Dia isim lah. Itu yang nak tahu isim bukan. Okey? Walaupun dia kata nama khas. Kata nama khas isim. Isim. Kata nama kan tu. Kan kata nama. Kata nama isim kata nama. Kata nama khas pun dia isim. Okey, baik. Dia bukan fi'il, dia bukan haraf. Jadi isim lah. Okey? Itu bagaimana kita define isim. Okey? Di Fir'aun apa nahu dia? Dengan fathah pada nun. Nasab. Okey, okey, tak penting saya jelaskan balik lagi. Ada lagi satu lagi. Satu lagi. Mana lagi isim dalam tu? Apa? Qalat perbuatan. Tinggal apa? Wa haraf, la haraf, ka dhamir. Dhamir isim lah bila terletak. Dia mabni tak bincang. Bila isim tu mabni ke tak bincang. Kita hanya bincang isim yang mu'rab. Kita nak tahu nahu dia. Okay, kita ada kunghatu. Jadi dua-dua ni, ini dua-dua ni adalah mudhaf ilaih. Imratu Fir'aun, isteri Fir'aun. Qurratu ainin, penyejuk mata. Penyejuk mata. Qurratu ni maksud penetap mata. Bila mata tetap masuk sejuk. Tapi orang dalam bahasa Melayu dia cakap qurratu penyejuk mata. Jadi kenapa saya kata dia mudhaf ilaih? Sebab qurratu tak ada alif lam dan dia tak ada tanwin dan ainin dalam keadaan majrur dalam keadaan jar. Qurratu ainin. Kalau juga imratu dia tak ada alif lam dan dia tak ada tanwin. Fir'aun kenapa dia baris atas? Bukan baris bawah. Kan dia mudhaf ilaih. Patut dia jar kan? Kenapa dia baris atas? Siapa boleh siapa ingat? Kenapa Fir'aun ni walaupun jar dia baris atas? Apa tadi kita belajar apa kejap tadi? Apa dia? Sebab dia. Sebab la nama bukan Arab lebih pada 3 huruf. Lebih 3 huruf. Ya, Fir'aun dia patut dia jar tapi tak itu membaris bawah. Tetap dia jar dengan baris fathah. Jadi qalat qalat ni asal dia sukun tapi bila sambung hamzah wasal sukun tapi ni fi'il madhi. Qalat dia perempuan telah berkata. Siapa yang berkata imra'atu? Sebab imra'atu dalam keadaan apa? Jadi imra'atu Fir'aun satu mudhaf ilaih satu makna isteri Fir'aun atau perempuan Fir'aun telah berkata. Okay. Sebab imra'atu dalam keadaan rafa' dia adalah subjek atau pelaku pada qalat. Apa dia kata? Dia kata. Yang dia kata pada qurratu ainin. Penyejuk mata li bagiku walad dan bagi engkau. Ini kisah isteri Fir'aun nampak atau ambil Musa, Nabi Musa daripada sungai Nil. Jadi itu dia. Okey. Okey itu. Ada soalan? Bagaimana kita tentukan kita nak kenal isim-isim nahu isim itu? Jadi kita tahu nahu, kita boleh tahu makna ayat dengan lebih jelas lagi. Okay. Right. Okey, cari isim lepas itu daripada la taqtuluhu asa ay yanfa'ana aw nattakhidahu waladan. Tadi ada kata waladan. Okey, waladan adalah isim. Waladan. Kejap, saya tu kawan. Waladan adalah isim. Apa nahu dia waladan tu? Dengan fathah, fathah tani pada dal huruf terakhir dia. Apa nahu dia? Kalau dia ni, kalau dia fathah, apa nahu dia?
Nahu untuk isim ja, rafa atau nasab. Mana satu? Ja, rafa atau nasab. Mana satu ni? Waladan. Nahu dia. Bila dia fathah, apa fathah kalau nahu dia apa fathah? Yang tiga je kan? Rafa, nasab dan ja. Jadi apa ni nahu waladan? Tak ada orang nak jawab. Janganlah takut. Waladan. Waladan dia fathah. Fathah dia nasab lah. Fathah dia nasab. Okey. Kata nasab. Ada lagi tak isim lepas tu? Tak ada, lain semua adalah fi'il. Okey, jadi imra'atu Quran Fir'auna kita nak jelaskan pertama kenapa imra'atu tu rafa, sebab dia adalah pelaku pada qalat. Okey, itu sebab dia. Antara itu sebab dia lah. Fir'aun walaupun dengan fathah sebab dia mudhaf ilaih, dia ja. Tapi dia adalah mamnu' min nasarah ataupun terhad, dia tak boleh terima baris bawah. Lepas tu apa yang dia kata qurratu ainil liwalad, qurratu ainil liwalad menjadi mubtada ataupun subjek. Sebab tu dia dalam keadaan rafa, mubtada. Jadi sebab dia punya ayat tu isteri Fir'aun telah berkata. Apa yang dia kata mula pada qurratu ainil liwalad, dia panggil makulah dia, apa yang dikatakan oleh seseorang tu. Penyejuk mata bagiku dan bagi engkau. Jadi ini dalam qurratu ainil liwalad tak ada yang fi'il. Semua isim kan? Li haraf, waw haraf, atullah haraf, ka isim dhamir. Jadi dia adalah jumlah ismiyah. Dia jumlah ismiyah, dia ada mubtada dan khabar. Jadi qurratu ainil adalah mubtada, liwalad itu jadi khabar. Okey? Dan waladan di bawah, waladan dia kena nasab. Kenapa dia nasab? Sebab kita tengok pasal itu kita ada kita bincang dulu pasal fi'il dulu. Saya fi'il pula. Nanti sampai saya cakap. Okey, saya fi'il. Ada fi'il tak? Fi'il madhi, fi'il mudhari lah khususnya. Fi'il madhi ada, boleh cakap juga. Ada berapa fi'il dalam ayat ni? Ayat pertama ni. Mana? Faradat. Maaf? Faradat. An-roda. Di mana roda? Di bawah. Faradat. Nah. Tak, di atas ni, atas ni. Yang atas. Kita bincang yang atas dia. Ayat dua lain pertama. Daripada waqati sampai la yash'urun. Mana fi'il? Perkataan pertama faradat nahu. Tak. Kembalikan. Betul. Itu fi'il madhi. Yang di atas, Syekh, atas. Oh, minta maaf. Okey, fi'il. Waqalati. Waqalati itu fi'il madhi. Okey. Waqalati fi'il madhi sebab tanya di hujung anti. Jadi bila fi'il madhi kita tak bincang nahu dia. Okey. Jadi cari okey betul tu, itu fi'il betul. Jadi boleh itu fi'il madhi kita tak bincang nahu. Kita tak tahu kita tak kata dia nasab ke ja ke nasab ke jazam ke rafa, tak bincang. Tak perlu bincang. Okey? So kita cek yang fi'il mudhari. Cek fi'il mudhari. Tak tulu. Tak tulu. Okey, tak tulu adalah fi'il mudhari. Ambil hitam senang. Okey, tak tulu. Okey? Lagi? Nattakhidha. Nattakhidha. Lagi? Yash'urun. Yash'urun. Satu lagi. Satu lagi. Mula dengan ya tu. Yang fa'ana tak Ustaz? Yang fa'ana.
Yanfa'ana. Yanfa'ana. Okey, sekarang kita bincang fi'il mudhari' yang ada. Tengok pada atas la taqtuluhu dengan la yash'uruna. Jadi dua la tu kan. Satu la, dua la. Ya. Tapi dalam bahasa Arab la ni dua makna. Satu la tidak, satu la nafi. Lepas tu la jangan, la nahi. Bagaimana nak bezakan? Dia bezakan dengan keadaan nahu fi'il mudhari' selepasnya. Kalau kita kat di bawah la yash'uruna, maksud yash'uruna sedar atau insaf, sedarlah tak sedar. Jadi la yash'uruna, apa keadaan nahu dia? Yash'uruna dengan waw nun di belakang. Untuk fi'il mudhari' kalau ada waw nun di belakang itu adalah rafa'. Jadi la yash'uruna kerana fi'il mudhari' lepas la itu la yang dalam fi'il mudhari' dalam rafa', maka la itu adalah la nafi, la tidak. Jadi tidak mereka sedari. Tidak mereka sedari. La yash'uruna. Beza dengan la taqtuluhu, nun dia hilang. Tak ada nun. Dia fi'il mudhari' juga kan. Kalau fi'il mudhari' kan dia kalau dia plural ada waw. Kalau dia la taqtuluna asalnya. La yash'uruna itu fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' asal dia rafa', la yash'uruna. Jadi kalau ada la di depan, fi'il mudhari'nya rafa', la itu adalah nafi, la tidak. Tapi bila la taqtulu, nun dah hilang, diganti dengan alif sebenarnya. Jadi la ni fi'il mudhari' itu dengan keadaan jazam. Nun diganti dengan alif. Tetapi bila dia jadi dia melekat dengan dhamir selepasnya hu, alif tu hazaf. Kena ingat tu bila dia fi'il mudhari' dalam keadaan nasab atau jazam untuk plural, nun diganti dengan alif di belakang. Bila dia melekat dengan dhamir selepasnya, dalam hal ini la taqtuluhu, maka alif tu hazaf. Maka la ini adalah jangan. Jangan kamu membunuhnya. La taqtuluhu. Kalau sini tidak mereka sedar. La yash'urun. Okey, itu bezanya. Bagaimana nak bezakan la tidak dengan la jangan. Di atas la jangan, di bawah la tidak. Okey. Right? Okey. Terus kita ada yang fa'ana natakhiza. Yang fa'ana natakhiza. Jadi belakang dia yang fa'a. Nah ni jadi objek dia. Yang fa'a, nah jadi objek. Yang fa'a, ain berbaris fathah. Masuk yang fa'a ini adalah fi'il mudhari' dalam keadaan nasab. Seperti sama natakhiza. Zal berbaris fathah. Jadi natakhiza ini adalah fi'il mudhari' dalam keadaan nasab. Kenapa mereka nasab? Sebab dia ada haraf an. An ialah haraf nasab. An dia menjadikan yang fa'ana dan au ni adalah ataf, maksud dia bawa pengaruh an kepada yang fa'a dan juga natakhiza. Kenapa perlu ada an? Sebab asa ini, asa mudah-mudahan ialah fi'il. Dia fi'il macam fi'il naqis. Dia tak ada plural, tak ada apa, dia asa. Perhaps atau mudah-mudahan. Jadi dia fi'il. Kalau kita tengok pada F, kita tekan dia kata verb. Jadi dia ada verb, jadi dia nak jadikan yang fa'a dan natakhiza itu sebagai objek kepada asa ni, maka verb tu mesti didahului dengan an. Jadi macam an masdariyah. Jadi asa mudah-mudahan, okey, yang fa'ana. Dia manfaatkan kita. Nah ni kami. Yang faat dia manfaat nafa'at. Au natakhiza. Atau kami mengambilnya. Atau kita mengambilnya. Waladan sebagai anak. Jadi waladan ni diambil dia sebagai anak. Dia jadi
maf'ul kedua. Nak takhizahu hu jadi maf'ul pertama. Kami mengambil dia Musa. Waladan sebagai anak. Waladan sebagai maf'ul kedua. Jadi sebab itu waladan nasab. Sebab dia jadi maf'ulun bihi kepada nak takhiza. Jadi objek kepada nak takhiza. Itu bagaimana kita explain. Kalau okey. Jadi kalau ayat dia terjemah isteri Fir'aun telah berkata dan isteri Fir'aun telah berkata penyejuk mata bagiku li walak dan bagi engkau. La taqtuluhu, janganlah kamu semua membunuhnya. Asa mudah-mudahan dia manfaatkan kita atau kami. Na Arab ni tak ada kita, dia kami je, na sama. Untuk kita dan kami pakai na je. Yang fa'ana dia manfaatkan kami atau kami mengambil dia sebagai anak. Wahum sedangkan mereka la yash'urun, mereka tidak sedar. Kenapa tidak sedar? Kerana Nabi Musa lah akan menjadi punca kejatuhan kerajaan Fir'aun lepas tu. Itu yang betul. Ada soalan dekat ayat pertama ni? Ada soalan? Okey, kalau tak ada kita pergi pada baris kedua, ayat kedua. Faradadnahu ila ummihi kay taqarra ainuha wa la tahzana wa li ta'lama anna wa'dallahi haqq. Okey, cari isim dulu. Okey, cari isim. Cari isim. Mana isim itu? Waradadnahu, maka kami kembalikan dia ila kepada ummihi, emaknya, kaitakangra, supaya tetap ainuha, matanya jadi tetap. Wala tazana, dan tidak dia sedih. Walita lama, dan supaya dia tahu anna, bahawasanya wa'dallahi haqqun, janji Allah benar. Walakin, dan tetapi sang aksarahum, kebanyakan mereka la ya'lamun, tidak mengetahui. Mereka tidak mengetahui. Jadi mana satu isim situ? Silakan. Ummihi Ustaz. Ummi, ya betul. Ummi isim. Ummi adalah isim. Apa nahu dia? Nah, Baris bawah. dari bawah. Ja. Dari bawah, ya. Jadi istilah kadang susah nak sebut kan. Di baris ja. Ja, kenapa dia ja? Sebab sebelum dia adalah huruf haraf sendi kan. Ila, kepada. Ila. Ila. Jadi sebab dia baris ja untuk ummi. Okey, right. Jadi ummihi, emaknya. Terus lagi ada 3 lagi. 4 lagi isim. Ainuha kan? Ainuha. Betul, ada 5, maaf lagi. Lebih banyak ada 5. Ainuha, Ainu adalah mata. Ainu mata, ainuha mata dia. Mata mak dia lah. Apa keadaan keadaan nasab keadaan nahu ainu tu dengan dhamma pada nun. Pada dhamma dipanggil apa? Dipanggil rafa. Rafa. Kenapa dia rafa? Sebab dia adalah objek kepada subjek kepada takara. Dia pelaku pada takara. Jadi matanya jadi sejuk, mensejuk. Takara mensejuk. Mata dia sejuk. Ke atas tu kuratu sama ni, kuratu dengan takara sama dia punya good word. Tapi kuratu tu jadi dalam isim. Tapi yang ni takara di dalam bentuk fi'il mudhari. Jadi mata dia menyejuk. Itu maksud. Katakan ainuha. Right? Terus
Di bawah kita ada isim lagi. Aktsaruhum la ya'lamun. Kalau baris bawah mesti isim kan? Apa yang baris bawah tu? Ada baris bawah tak itu? Nampak tak? Tak boleh naik lagi dah. Dia ada Allahi. Allahi Allah. baris bawah. Dia Allah nama isim lah. Allah nama isim ya Allah. Allah isim. Dia Allahi baris bawah. Kenapa dia baris bawah? Ingat, isim hanya baris bawah dalam dua keadaan. Satu, dia jadi objek pada harf jar macam ila ummi. Silap. Sekejap. Saya dah silap. Macam ila ummihi. Itu satu. Dia jadi ila ummihi, dia jadi jar. Dalam keadaan kedua, isim jar bila jadi mudhaf ilaih. Maksudnya antara Allah dengan wa'da jadi mudhaf ilaih. Allah jadi mudhaf ilaih pada wa'da. Sebab tu Allah berbaris kasrah. Baris bawah dalam keadaan jar. Wa'da janji. Janji Allah iaitu dalam mudhaf ilaih. Lepas tu satu lagi isim hakun. Kalau tanwin isim lah hakun. Apa nahu hakun? Apa nahu hakun? Dalam keadaan dhammataini, maksudnya dia rafa. Dia rafa. Bunyi u yang rafa lah. Bunyi rafa. Hakun, rafa. Kenapa dia rafa? Okey, dia jadi khabar. Kenapa? Okey, kita tengok. Nanti kita bincang lagi. Kita tengok satu lagi isim yang ada. Satu lagi isim yang ada. Kita ada isim tadi, kita ada ummi, kita ada ainu, kita ada Allahi dengan wa'dah, Aktsara. kita ada dengan aksara. Aksara pun isim, kebanyakan. Aksarahum mudhaf ilaih. Okey, jadi kita ada 4 isim. 5. 6. Okey. Sekarang kita cari fi'il pula. Tadi faradatnahu ada, faradana fil madi, kami telah kembalikan. Maka kami telah kembalikan dia, dia Nabi Musa. Kami telah kembalikan dia kepada emaknya. Okey, ila ummihi. Faradnahu. Faradatna. Lepas tu apa lagi fi'il lagi? Kita ada mula dengan ta atau ya di depan. Taqarra. Takanra. Takanra adalah isim. Takanra. Asalnya takanru. Kafir benar kan asalnya dhamma. Kenapa dia jadi takanra? Sebab kai. Kai harf nasab. Kai takanra. Supaya matanya menyejuk. Lagi ada lagi tak? Fi'il. Depan ta atau ya. Tazan masuk Ustaz. Tazan betul. Tazan. Tahzan. Jangan bersedih. Ini samalah. Tapi dia kenapa bukan tahzanu? Dia tahzana, dia nasab sebab dia jadi ataf kepada takanra. Maksud kai ni pengaruh kai pergi pada takanra, pergi pada la tahzana. Okey? Lagi fi'il ta atau ya di depan. Ya, ya'lamun. Ya'lamun. Apa makna dia tu? Mereka ya orang ketiga ada waw. Plural mereka ilmu. Ilmu apa? Alim. Alim apa? Alim tahulah, alim. Kan? La ya'lamun. Jadi ya'lamun mereka tahu. Jadi ada la. Jadi la sebab la dia ada waw nun, dia hafal macam atas la yashurun. La yashurun tidak kan? Tidak mereka sedar. La ya'lamun tidak mereka tahu. Ada satu lagi fi'il tak nampak tu. Boleh dengan tak?
Lita'lam. Lita'lama. Lita'lama. Lama. Okey. Lita'lama. Okey. Okey, sekarang kita cuba terjemah ayat ni. Okey. Tazana sedih lita'lama supaya dia tahu. Okey, tazana dengan ta'lama ni bukan anta, ni daripada hiya. Ingat saya cakap fi'il mudhari' untuk hiya dengan anta sama bentuk ejaan dia. Kiranya kata untuk konteks. Dalam hal ni dia rujuk pada ummihi, mak Nabi Musa. Sebab tu dia punya fi'il mudhari' tu dalam keadaan macam anta tapi hiya, she. Jadi faradnahu, maka kami telah kembalikan dia itu Musa ila ummihi kepada emaknya. Kai supaya takangra ainuha, mata dia menjadi sejuk. Atau mata dia menyejuk pada fi'il kan. Mata. Wala tahzana, dan tidak dia sedih. Okey. Walita'lama, dan supaya dia tahu, lita'lama, dia tahu anna wa'dallah, bahawasanya sesungguhnya anna wa'dallahi, janji Allah. Janji Allah. Benar. Wa'dah janji. Jadi wa'dallah hakun, jadi wa'dallah jadi dalam subjek, hakun jadi khabar, subjek dan predikat. Janji Allah benar. The promise of Allah is true. Itu ada is antara tu. Dia jadi dia subjek dan predikat. Sebab dia semua daripada anna. Kalau anna ni lepas anna, wadal haqqa, maksudnya lita'lama ni supaya dia tahu apa? Dia tahu janji Allah itu benar. Jadi anna ni menjadikan wa'dal haqqun menjadi objek pada lita'lama. Okey. Walakinna, dan tetapi aksarahum, maksudnya lebih banyak. Kita berarti lebih ramai atau lebih kebanyakan mereka la ya'lamun, tidak mereka mengetahui. Okey. Right. Ada soalan sebelum kita teruskan pada ini. Iaitu kita akan ulang lagi satu lagi latihan sebelum kita tamatkan kelas kita. Okey, dan kita teruskan. Ada soalan tak? Kalau tak ada soalan saya terus. Okey. Okey. Yang tu dah habis, kita pergi kepada, kejap saya buka balik tu je. Ini kerana yang saya nak buka silap saya sekejap saya nak buka nol PowerPoint. Tapi PowerPoint dalam jepun saya tak tahu macam nak buka. Dia pergi ke PDF tak apa, kita mula yang saya adjust, terlihat saya adjust.
Dia tengah upload. Ya. Open. Oh, tak boleh open. Oh, ni dia. Okey. Ini pun ni dia tukar jadi. Okey, maaf. Okey, saya stop ini, saya sambung.